rasa tak selesa, nak syisyik atau ya. Jangan tahan-tahan, lekas-lekas ke tandas. Bila rasa tak selesa, nak syisyik atau ya. Jangan tahan-tahan, lekas-lekas ke tandas. Murid-murid suka tak dengar lagu Didi and Friends tadi? Seronok kan? Tapi murid-murid kena ingat pesan Didi and Friends. Kalau rasa tak selesa, nak buang air besar atau air kecil, jangan tahan-tahan, lekas-lekas kita ke tandas. Murid-murid, cuba murid-murid perhatikan tandas atau bilik air di belakang cikgu. Cuba murid perhatikan betul-betul. Tandas atau bilik air ni menggunakan baldi, gayung dan juga bilik air. Murid-murid lihat pula tandas yang kedua. Tandas yang kedua ni tidak menggunakan bilik air, baldi dan juga gayung. Tapi murid-murid cuba lihat kemudahan apa yang digunakan. Betul, kemudahan yang digunakan dalam tandas dan bilik air ni adalah pancuran air. Murid-murid cuba lihat pula tandas dan bilik air yang ketiga. Tandas dan bilik air ni pula menggunakan baldi, bilik air, gayung dan juga pancuran air. Murid-murid dah dapat agak dah apa yang cikgu nak ajar hari ni? Betul, hari ni cikgu masih lagi nak mengajar berkaitan penggunaan tandas dan bilik mandi. Tetapi standard pembelajaran hari ni adalah cikgu ingin mengajar murid-murid menyatakan kemudahan tandas dan bilik air. Berdasarkan ketiga-tiga gambar tandas dan bilik air tadi, murid-murid dapat lihat kan perbezaan-perbezaannya? Perbezaannya dekat sini, tandas pertama menggunakan bilik air, baldi dan juga gayung. Tetapi tandas kedua pula menggunakan pancuran air. Tandas ketiga pula menggunakan bilik air, baldi, gayung dan juga pancuran air. Maksudnya dekat sini, setiap tandas dan bilik air mempunyai kemudahan-kemudahan yang berbeza. Murid-murid nak tahu tak apa itu kemudahan-kemudahan yang terdapat di dalam tandas dan bilik air? Nak tahu? Jadi tunggu apa lagi? Jom belajar bersama-sama cikgu. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini bersama Cikgu Miza akan mempelajari pengurusan diri. Tajuk hari ini adalah penggunaan tandas dan bilik mandi. Standard kandungan 3.1, kemudahan dalam tandas dan bilik mandi. Standard pembelajaran 3.1.2 menyatakan kemudahan di dalam tandas dan bilik mandi. Kemudahan pertama, tandas duduk. Mari ulang bersama-sama cikgu. Tandas duduk. Tandas duduk. Tahniah. Ini merupakan contoh gambar tandas duduk. Apa pula fungsi tandas duduk? Fungsi tandas duduk adalah untuk membuang air besar atau air kecil. Kemudahan kedua, baldi. Mari ulang bersama-sama cikgu. Baldi. Baldi. Tahniah. Ini merupakan contoh gambar baldi. Apakah fungsi baldi? Fungsi pertama adalah untuk membersihkan diri atau mandi. Fungsi kedua adalah untuk membersihkan diri setelah membuang air besar atau air kecil. Kemudahan ketiga, pilih air. Mari ulang bersama-sama cikgu. Pilih air. Pilih air. Tahniah. Ini merupakan contoh gambar pilih air. Apakah fungsi pilih air? Fungsinya adalah untuk membersihkan diri atau mandi. Fungsi kedua adalah untuk membersihkan diri setelah membuang air besar atau air kecil. Kemudahan keempat, gayung. Mari ulang bersama-sama cikgu. Gayung. Gayung. Tahniah. Ini merupakan contoh gambar gayung. Apakah fungsi gayung? Fungsi gayung adalah untuk membersihkan diri atau mandi. Fungsi kedua adalah untuk membersihkan diri setelah selesai membuang air besar atau air kecil. Kemudahan kelima, pancuran air. Mari ulang bersama-sama cikgu. Pancuran air.
pancuran air. Tahniah. Ini merupakan contoh gambar pancuran air. Apakah fungsi pancuran air? Fungsinya adalah untuk membersihkan diri atau mandi. Kemudahan ke-6. Sinki. Mari ulang bersama-sama cikgu. Sinki. Sinki. Tahniah. Ini merupakan contoh gambar sinki. Apakah fungsi sinki? Fungsi sinki adalah untuk membasuh tangan. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi.